Selamat datang dan selamat hadir kepada semua pada hari ini. Saya tahu ini dah masuk kepada penghujung minggu ni dan semua dah bersedia untuk bercuti untuk seminggu untuk kebanyakan sekolah. Dan kepada rakan-rakan kita yang berbangsa Tionghoa, selamat Tahun Baru Cina. Takut pada penghujung sesi saya ini saya lupa. So, Happy Chinese New Year, the Year of the Tiger. Ya. Dan kepada semua rakan guru yang lain, selamat bercuti jugalah. Ya. Dan jaga-jaga diri kita sendiri. So teacher burnout, tuan-tuan dan puan-puan, ada banyak penulisan tentang teacher burnout juga. Dan agaknya pada satu-satu masa itu kita semua ada melalui perkara ini. Beberapa saya tengok banyak juga buku yang ditulis, saya letak di sini muka depan. Dua buah buku, Stress and Burnout, The Burnout Cure dan sebagainya. Aspek burnout ini, dia boleh banyak juga mempengaruhi kesihatan kita. Tanpa mungkin kadang-kadang kita mengetahui tentang keadaan kesihatan kita. Saya sendiri masih ingat bahawa saya pada satu masa tahun 2005-2006 berada di IAB dan saya dapati bahawa kerja pagi, petang, malam balik ke ofis dan sebagainya. So, akhirnya satu hari itu pergi ke klinik, doktor beritahu saya punya bacaan untuk tekanan darah itu tinggi. Dan sejak hari itu bermulalah makan ubat untuk tekanan darah tinggi. Dan terpaksa kawal daripada zaman itu. But it's all related to, I think partly related to work dan tak cukup rehat. So apa sebenarnya burnout ni? Stress, chronic stress yang melibatkan aspek fizikal dan juga emotional. Kita rasa exhaustion, dalam bahasa Malaysia, exhaustion ni lesu. Kita rasa pesimis tentang diri kita sendiri. Kita rasa was-was tentang kebolehan kita sendiri, kita rasa terpisah daripada apa yang kita jalankan, detachment. Dan kadang-kadang kita rasa macam kita dah ineffektif. Walaupun sebenarnya cikgu adalah cikgu yang memang hebat. Dan rasa ada kerja yang tak dapat diselesaikan. Bila ada perasaan macam ni, then you are moving towards rasa macam teacher burnout. So, kita belum ada first aid untuk teacher burnout lagi. Why? Why? Kenapa perkara ini berlaku? Kerana kita ni dianggap sebagai high achievers, teachers. Kita sentiasa nak buat yang terbaik di sekolah. Kalau diberi satu-satu tugasan, kita nak buat yang terbaik. Dan kita nak perfectionist. Kita perfectionist dan kita nak buat yang terbaik tanpa kesilapan. Bila kita ke arah itu, maka kita tak ada masa untuk rest and recuperation. Banyak kali saya beritahu kepada orang-orang, rakan-rakan daripada bidang lain, dia kata, oh cikgu selalu cuti. Saya bagi cikgu, we need the rest and recuperation daripada sekolah. So it is very, very important. My father was a prison warden. Warden penjara. Zaman 60-an, 70-an, selepas 3 tahun, setiap warden penjara diberi 3 bulan cuti. Kerana tempat kerja kita tu boleh mempengaruhi kesihatan kita. So bagi cikgu, cuti sekolah ini adalah amat penting untuk rest and recuperation. Sebolehnya kita betul-betul dapat berehat. So cuti Tahun Baru Cina ini, please rest and harap-harap kita letak kerja di tepi untuk kita bersama dengan diri kita dan keluarga. Kadang-kadang kita jangka bahawa kalau kita kerja banyak, kita efisien. Tapi tak semestinya. Pengurusan kerja dan pengurusan masa itu adalah sangat penting. We must have time for everything. Ada orang yang memang suka overwork. Dan ada orang suka orang yang workaholic. Orang suka yang workaholic. Tapi sebenarnya kerja itu adalah sebahagian daripada hidup. Kerja bukan sama dengan hidup.
work life is not equal to work. So kita kena ada keseimbangan. Kita pernah dengar all work and no play makes Jack a dull boy. Bukan saja untuk murid, tapi untuk cikgu pun sama. Ya. Next please. So cikgu kena beritahu bahawa hidup itu adalah lebih daripada kerja. Dan juga kepada semua, daripada pihak atasan sampai kepada semua. Guru, middle managers dan sebagainya. Walaupun pendidikan ni atau jadi guru ni sebagai daripada identiti, tapi juga ada perkara-perkara lain dalam hidup yang perlu juga diberi perhatian. Dan kerja dalam organisasi kita perlu disamaratakan. Janganlah 30% daripada guru buat kerja 70% yang lain. So kesamarataan ini harus disedari oleh semua, khususnya pihak kepimpinan sekolah. Of course kita, termasuk saya, kita selalunya suka dan kita cari yang rajin, kadang-kadang kita terpanggil untuk nak bagi lebih tugas, ya. Tapi kita tahu bahawa setiap individu ada style kerja dan kelajuan kerja yang berbeza. So, kita perlukan teamwork. Tuan-tuan dan puan-puan, you need to work as a team. Tetapi to work, untuk adakan teamwork, kita perlukan a team. You need that team first. So apa tanda burnout? Rasa lesu, tak boleh tidur. Kalau tidur pun terfikir tentang kerja. Nombor 2, kita selalu lupa, tak boleh fokus kepada kerja. Yang ketiga, kita masuk mungkin mengganggu kita punya selera nak makan. Atau kadang-kadang ada orang dia tukar pula untuk release stres, dia makan banyak. Dan yang paling ketara boleh jadi depression dan selalunya ada anxiety yang tinggi. So perkara ini kita sendiri yang akan maklum kalau kita tahu apa simptom dia. So bagaimana nak elak burnout ni? Satu, jangan kita selalu banding-bandingkan dengan rakan kita. Kita semua ada style kerja, capacity kerja. Tetapi dalam masa yang sama, saya tak kata bahawa kita perlu ada positive comparison. Kalau ada nilai baik yang kita boleh ambil contoh baik, prinsip baik yang kita boleh ambil untuk kita contohi, itu tak salah. Take time for yourself. Take time off. Macam inilah cuti raya Cina ni, anggap ini sebagai take time off untuk recreation, hobbies, personal relationship. Dengan balik kampung di Malaysia ni, kita semua biasa dengan perkara itu. It is very important. Saya cubalah dalam semasa menjalankan tugas, sebaik-baiknya saya ingatkan diri saya, kalau boleh jangan ganggu pegawai pada hari Sabtu dan Ahad. Kecuali kalau kerja tu memang ketara dan saya perlu maklumat dan sebagainya. Tapi kalau boleh, let them have the family time. Isnin sampai Jumaat kita sudah banyak gunakan. Tapi dalam musim sekarang ni, sekarang kita sudah terlalu biasa nak hantar WhatsApp. Malam-malam kita hantar WhatsApp, pukul 10 malam pun kita minta data. Kita minta maklumat dan sebagainya. Tapi jangan ekspektasi, ya. Kalau ada ekspektasi tinggi dan you can cope, is fine. Kalau anda tak boleh letak ekspektasi yang tinggi, lower your expectations. Itu tidak berarti saya kata perlu buat tugas secara mediocrity, tidak. Dan tidak salah untuk bercita-cita. Kalau ada cita-cita yang tinggi, no, it's fine. If you can cope, fine. Ya. Dan jangan selalunya rasa terbeban. So kita diminta fake it until you make it. Senyum selalu di tempat kerja, and you can take it in your stride. Siapa yang tak ada stres? Semua orang ada stres. So tak perlu bimbang terlalu banyak. So pasti tuan-tuan dan puan-puan ada rakan-rakan yang selalu kita terfikir kita sibuk sangat dengan nak menilai kertas peperiksaan dan sebagainya, dan kita rasa macam stres, tapi rakan kita nampak relax saja, senyum sebagainya. So kadang-kadang it is a way of managing your stress. Di tempat kerja, kalau ada selain daripada bilik guru, ada tempat di mana cikgu boleh connect untuk recharge and reconnect. This is very important untuk guru-guru. Dan juga kita digalakkan untuk pakai yang
pakai pakaian yang cantik, yang berbeza dan sebagainya. Dress to impress. Ya. So ini perkara yang kita boleh amalkan, dan yang paling penting take time off untuk perkara-perkara lain. Untuk minggu depan, tuan-tuan dan puan-puan, saya akan adakan tajuk 10 stress management strategies every teacher needs to know. Yeah. So that will be my next session, next Friday. Yeah. Saya rasa itu saja daripada saya pada petang ni. Terima kasih. Buat refleksi sendiri tentang aspek teacher burnout.